Saya akan membentangkan tentang bahagian pengenalan dan aplikasi Web 2.0 dalam PDPC. Dalam bidang pendidikan, terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan berkesan kepada pelajar. Contohnya, melalui Web 2.0, guru boleh menggunakan aplikasi Quizy atau Kahoot. Aplikasi ini dipercayai boleh menguji pemahaman pelajar tentang suatu topik dengan lebih baik dan menarik, di mana pelajar menggunakan alat beranti mereka sendiri untuk menjawab berbagai soalan. Setiap aplikasi yang diwujudkan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Quizy dan Kahoot merupakan aplikasi yang mempunyai fungsi yang sama, namun berbeza dari segi beberapa aspek. Oleh itu, perbandingan mengenai kedua-dua aplikasi ini akan diterangkan dengan lebih lanjut melalui tugasan ini. Sebelum memahami Web 2.0, pengkaji perlu membincangkan tentang Web 1.0 terlebih dahulu. Web 1.0 juga ditafsirkan sebagai web baca saja, iaitu hanya dibenarkan pengguna untuk mencari serta membaca maklumat dan tiada sebarang komunikasi antara pengguna. Penggunaan Web 1.0 dalam pendidikan boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu tapatan semula maklumat dan latihan hafalan. Ini juga selaras dengan kaedah pengajaran tradisional, iaitu model penghantaran dan model latihan behaviorisme. Web 1.0 adalah asas penting untuk masa depan Web 2.0. Web 2.0 adalah saluran baru dan platform yang membolehkan semua orang untuk berkongsi maklumat dengan lebih mudah. Penubuhan perkongsian dan menyatakan pemikiran dalaman mereka melalui internet. Ini juga merupakan revolusi di dalam bidang internet yang amat diberi perhatian oleh seluruh dunia. Aplikasi Web 2.0 boleh diasingkan kepada beberapa kategori berdasarkan sifat-sifatnya, iaitu rangkaian sosial, alat perkongsian dan penciptaan, penyimpanan awam, dan papan interaktif. Quizy dan Kahoot adalah berada di dalam kategori papan interaktif. Aplikasi tersebut telah membolehkan interaksi antara pendidik dan pembelajar. Kebanyakan interaksi ini direka untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih inovatif sambil mengerap pengetahuan. Aplikasi tersebut boleh dicapaikan dengan berbagai bentuk, seperti teks, foto, video, soalan permainan, dan sebagainya. Dengan kaedah pengajaran ini, pendidik boleh menyusun lebih banyak kaedah mengajar yang membeza untuk mengajar pelajar mengikut kebolehan mereka sendiri. Sekarang, grup kami akan mula membincang tentang aplikasi Kahoot dan Quizy. Bagi Kahoot, skrin guru adalah digunakan untuk menunjukkan soalan kepada pelajar-pelajar supaya mereka dapat menjawabnya. Skrin pelajar hanya digunakan untuk memilih dan menjawab soalan. Manakala bagi Quizy, skrin guru digunakan untuk memaparkan keputusan pelajar dari masa ke masa. Skrin pelajar memaparkan kedua-dua soalan dan jawapan. Sekarang saya akan mula menerangkan sedikit tentang Quizy. Quizy adalah aplikasi pendidikan yang menggunakan konsep gamification. Tidak seperti aplikasi pendidikan lain, Quizy mempunyai ciri-ciri permainan seperti avatar, tema, dan musik yang dapat membawa hiburan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Selepas kuis habis dijalankan, laporan akan disediakan dalam format Excel dengan terancang. Gambar yang ditunjukkan di sebelah kanan merupakan avatar dalam Quizy. Terdapat banyak avatar yang menarik bagi pelajar untuk memilih. Selepas pelajar menjawab setiap soalan, Quizy akan menunjukkan gambar dengan memes untuk memberitahu sama ada jawapannya betul atau salah. Ini akan menyebabkan pelajar berasa seronok dan nikmati dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua-dua soalan dan jawapan akan terpapar di skrin murid, manakala di skrin guru pula, keputusan terkini pelajar akan dipaparkan sepanjang kuis dijalankan. Kuis boleh disetkan oleh guru sebagai kerja rumah untuk pelajar kerana ia tidak semestinya perlu dijalankan secara live. Hal ini demikian kerana kuis boleh dimainkan di mana-mana saja, sama ada secara serentak atau secara live, asalkan ada nombor kod. Seterusnya, saya akan meneruskan penerangan saya tentang aplikasi Kahoot.
Bagi aplikasi Kahoot, sebelum memasuki kuis, pelajar akan menggunakan game PIN yang dihasilkan bagi mula menjawab soalan. Game PIN akan dipaparkan di skrin guru. Selepas itu, pelajar-pelajar akan memasuki PIN nombor ini ke dalam ruang yang disediakan dalam skrin pelajar untuk menyertai kuis. Kahoot perlu dimainkan secara serentak di tempat yang sama. Para pelajar dikumpul berdepan skrin seperti papan putih, projektor atau monitor komputer. Hal ini demikian kerana murid perlu melihat skrin guru di hadapan untuk membaca soalan dan seterusnya baru menggunakan gadget elektronik masing-masing untuk menjawab soalan. Semasa kuis dijalankan, pelajar-pelajar perlu membaca soalan di skrin guru. Dalam skrin pelajar, hanya pilihan jawapan sahaja yang akan dipaparkan. Perbezaan Quizizz dan Kahoot. Pertama, tahun pelancaran. Quizizz diperkenalkan pada tahun 2015 oleh Ankit Gupta yang berasal daripada India, manakala Kahoot dilancarkan pada tahun 2013, 2 tahun awal daripada Quizizz, di mana ia merupakan projek bersama Johan Brand, Jamie Brooker Morten Versvik dengan Norwegian University of Science and Technology. Yang kedua, flexibility. Jumlah gadget yang diperlukan untuk mengakses masuk ke aplikasi Quizizz ialah satu gadget sahaja kerana soalan dan pilihan jawapan akan terus dipaparkan pada skrin peranti elektronik yang digunakan oleh pelajar. Murid tidak perlu bergantung kepada paparan skrin dari peranti guru untuk mengetahui soalan. Bila nombor PIN telah dimasukkan, pelajar boleh terus menjawab setelah kuis dilancarkan oleh guru. Manakala bagi aplikasi Kahoot, ia memerlukan 2 gadget di mana soalan akan dipaparkan melalui projektor ke slide oleh guru dan pelajar akan menjawab soalan tersebut berdasarkan pilihan jawapan daripada telefon bimbit, tablet atau komputer riba mereka. Ini sangat baik untuk mendapatkan tumpuan murid dan membina elemen kompetitif dan membuat keputusan dalam masa yang cepat. Yang ketiga, pelaksanaan aplikasi. Aplikasi Kahoot mempunyai 2 jenis mood permainan, iaitu mood klasik dan juga mood berpasukan. Mood klasik ini dimainkan secara individu, manakala mood berpasukan pula dimainkan secara berkumpulan. Aplikasi Quizizz pula hanya mempunyai mood klasik, iaitu individu dan langsung sahaja. Yang keempat, kelebihan aplikasi. Kelebihan yang terdapat pada aplikasi Quizizz ialah guru menyediakan soalan sebanyak yang perlu kerana untuk aplikasi ini, soalannya tidak terbatas. Selain itu, ia juga lebih kreatif kerana tersedianya pelbagai jenis emoji, teks dan gambar dari URL yang juga boleh ditambah masuk ke dalam aplikasi ini. Berbeza dengan aplikasi Kahoot, soalan untuk pelajar adalah terbatas, iaitu hanya maksimum sebanyak 95 soalan sahaja. Aplikasi ini hanya boleh menggunakan gambar daripada library yang sedia ada di aplikasi itu sahaja dan boleh mengimport fail Excel masuk ke dalam aplikasi ini. Yang kelima, kekurangan aplikasi. Bagi aplikasi Kahoot, jika projektor guru tidak berfungsi, maka sukar untuk paparkan soalan kepada pelajar dan aplikasi ini akan terganggu jika terdapat gangguan internet. Berbeza dengan aplikasi Quizizz, pelajar perlu bersaing dengan masa sendiri di mana para pelajar masih mengutamakan jawapan dan kepantasan jawapan tetapi tidak begitu jelas kepada pelajar dari segi persaingan atau nilai kompetitif terhadap sesama. Apa khabar semua? Saya Brian, matriks nombor 270728. Sekarang saya akan masuk kepada kesimpulan. Selain daripada Quizizz dan Kahoot, banyak lagi aplikasi pengajaran dan pembelajaran yang boleh digunakan untuk mengajar seperti aplikasi Quizlet, ClassDojo, Google Classroom, Flipgrid dan sebagainya. Setiap aplikasi ini mempunyai cara penyampaian atau pengaksesan yang berbeza, tetapi dengan tujuan yang sama, iaitu berfungsi sebagai platform kuis secara atas talian yang membolehkan pelajar menggunakan ilmu pengetahuan mereka untuk menjawab soalan pelbagai pilihan yang disediakan oleh pendidik. Melalui
aplikasi-aplikasi ini, pelajar serta guru akan lebih memahami aplikasi web 2.0. Aplikasi pendidikan atas talian ini merupakan satu kaedah yang dapat membantu dan memberi kesan yang positif dalam pembelajaran dan pengajaran. Penggunaan aplikasi kreatif seperti ini dapat menarik perhatian pelajar, juga dapat mewujudkan keberbahagiaan dalam pengajaran. Seterusnya, belajar akan kurang berasa bosan semasa belajar atau mengambil ujian dan kuis yang dikendalikan oleh guru. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan canggih telah mengubah corak sistem pendidikan, iaitu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran PMP. Perkembangan teknologi ini menggantikan proses PMP yang bersifat konvensional. Penggunaan teknologi tersebut juga dapat mempercepatkan proses PMP. Oleh itu, pendidik dan pelajar perlu sedar akan penggunaan teknologi yang semakin canggih ini supaya dapat meningkatkan kualiti proses PMP, di mana pendidik dapat menyampaikan maklumat pendidikan dengan lebih efisien dan pelajar dapat menuntut ilmu dengan sempurna. Terima kasih.